Puan Ana, kenapa saya dipecat? Saya tak puas hati ni. Macam ni Puan Roslaila. Syarikat kita mengalami sedikit masalah kewangan. Jadi kita terpaksa melakukan downsizing untuk mengurangkan kos syarikat kita lah. Tapi itu bukan alasan untuk Puan Ana sesuka hati pecat pekerja. Ya, Ini menyalahi undang-undang. Ya, saya tahu. Tapi setahu saya syarikat sudah memberi notis lebih awal. Dan juga syarikat juga membayar pampasan kepada awak kan, Roslaila. Jadi saya rasa apa yang syarikat lakukan mengikut prosedur yang ditetapkan. Rasa tak ada masalah. Okay, fine. See you in court. See you then. Okay. Okey, hai. Saya Akila memegang watak sebagai hakim. Hai, saya Shihan memegang watak sebagai jurubahasa. Hai, nama saya Nazira. Saya sebagai Roslaila. Hai, saya Sajina. Watak saya sebagai Alikat. Hai, saya Nizam memegang watak sebagai Encik Mansur. Hai, saya Rajeshwari. Saya memegang watak Honor Eric sebagai General Manager. Hai, Sarah, saya Mike. Laila memegang watak sebagai Mansura Mustafa. Hai, saya Hyung Shari, saya watak J. Asmi. Hai, nama saya Sarma Abraham. Saya memegang watak sebagai Victor. Okey, semua dah kan? Okay, Shan start. Okay, situasi di mahkamah pendakwa raya, peguam bela, jurubahasa dan hadirin sila mengambil tempat. Peringatan kepada semua, sila matikan telefon bimbit atau pastikan dalam keadaan silent mode ketika prosedur mahkamah sedang berlangsung. Anda semua dihendaki menjaga tingkah laku dan menghormati mahkamah. Jangan membuat bising. Sekiranya kamu gagal untuk mematuhi larangan ini, tindakan akan diambilkan. Hari ni ada berapa kes? Ada satu kes untuk dibicarakan. Okey, sila mulakan. Okey, di dalam Mahkamah Perindustrian Kuala Lumpur, kes yang akan dibicarakan adalah Roslaila Puspa Deraman melawan Avon Cosmetic. Saya akan bacakan pertuduhan bahawa kes yang dituntut oleh penggugat bahawa dia telah mulai bekerja dengan Avon Cosmetic Malaysia sebagai ketua jualan pada 9 Jun 2014 pada kontrak jangka tetap selama 2 tahun. Pihak menuntut kemudiannya ditawarkan pekerjaan tetap sebagai pengarah jualan berkuat kuasa mulai 1 April. Kemudian pihak penuntut dibuang atas alasan tidak munasabah. Jadi Roslaila, sila berikan keterangan anda. Okey, terima kasih. Saya Roslaila Puspa Deraman telah diberhentikan kerja pada 19 Januari 2018 oleh anak syarikat Avon Product. Syarikat ini terlibat dalam perniagaan kosmetik, sodekan penjagaan kulit, penjagaan diri, wangian, fashion dan produk rumah. Saya sebagai penggugat ingin bertanya kepada syarikat, apakah alasan kukuh anda untuk pecat saya daripada syarikat ini? Padahal saya telah berbakti dengan syarikat ini lama dan saya telah buat yang terbaik untuk syarikat ini. Diminta saksi pertama iaitu Jonathan untuk berikan keterangan. Okey, nama saya Jonathan Fernandez, Human Resource Aid di Avon Cosmetic Malaysia Sdn Bhd. Pertama kali Roslaila diambil untuk bekerja di syarikat Avon pada tahun 1991 sebagai pengurus zon, kemudian meninggalkan syarikat pada tahun 2013 dengan cara pemisahan mutual. Seterusnya syarikat mengambil Roslaila bekerja sekali lagi pada Jun 2014 sebagai ketua penjual dengan kontrak berjangka tetap
untuk masa 2 tahun. Selepas 2 tahun telah tamat pada 1 April 2016, syarikat ditawar kontrak pekerjaan untuk jawatan pengarah jualan grade 15. Selain itu, pada 1 Disember, syarikat menyusun semula organisasi komersial. Syarikat menggabungkan fungsi penjualan, franchise dan penghubungan pelanggan syarikat. Akibatnya diberi jawatan sebagai ketua jualan. Saya mula bekerja dengan syarikat Avon pada 1 Januari 2017. Salah satu tugas pertama saya diberi kepada saya ialah menjalankan kajian organisasi komersial kerana perniagaan telah menurun sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Saya mendakwa bahawa penuntut dipertimbangkan dalam keempat-empat peranan baru: Ketua Jualan Saluran Nasional, Ketua Pembangunan Jualan, Ketua Saluran dan Ketua Pembangunan Perniagaan. Namun pihak menuntut dianggap tidak memilih pengalaman kritikal dan operasi runcit, pengurusan pelbagai saluran, e-dagang dan penjualan sosial untuk menangani 3 peranan pertama. Jason bermula bekerja dengan syarikat pada 1 Disember 2013, sementara pihak menuntut telah bergabung semula dengan syarikat pada 6 Jun 2014. Saya ingin menambah bahawa dari kajian pemadanan dan analisis kompensasi yang telah dilakukannya, Jason sesuai untuk menangani jawatan Ketua Pembangunan Jualan. Saya ingin memberitahu bahawa mahkamah bahawa kedudukan Ketua Jualan dan Saluran di bawah struktur organisasi komersial baru syarikat dipenuhi pada 14 Mei 2018. Akhirnya saya mempunyai peranan untuk menjelaskan bahawa pihak harus dibuat oleh syarikat antara mengekalkan penuntut atau Jason. Saya mendakwa bahawa syarikat dengan tegas menerapkan prinsip-prinsip perindustrian LIFO yang telah ditetapkan dalam keputusan syarikat untuk mengekalkan Jason yang telah bekerja dengan syarikat daripada 1 Disember 2003, sementara penuntut yang kembali bekerja di syarikat pada 6 Jun 2014. Itu sahaja daripada saya. Okey, saksi kedua, Victor, sila ke depan untuk berikan keterangan. Hai, nama saya Victor. Saya sebagai pengawal kewangan ingin memberi keterangan bahawa saya mengakui bahawa saya tidak terlibat dalam pelaksanaan penyusunan semula syarikat. Saya bersetuju bahawa adalah berhemah dan berapa pentingnya bahawa pihak kewangan seharusnya terlibat dalam pelaksanaan dan penyusunan semula syarikat. Itu saja, terima kasih. Saksi ketiga, Honor Eden, diminta berikan keterangan. Okey, saya Honor Edik sebagai General Manager akan memberi keterangan bahawa saya menyedari keadaan pada kelebihan kedudukan penuntut. Ros Laila mengatakan bahawa prestasi milik syarikat kewangan dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan penurunan yang berterusan, menjadikan syarikat perlu menyusun semula komersial syarikat organisasi. Ketua Sumber Manusia Syarikat ditugaskan untuk membuat kajian terperinci mengenai organisasi komersial syarikat dan untuk membentangkan pertemuan dan cadangan. Tijawab menyeluruh telah disampaikan kepada saya dan pasukan Regional APEC dan rancangan penyusunan semula organisasi komersial syarikat telah diluluskan untuk dilaksanakan.
Sebagai hasil tinjauan, kedudukan penuntut dan kedudukan aspalin sirah di bawah berlebihan. Terima kasih. Okey. Saksi keempat, Encik Mansur. Sila ke depan untuk berikan keterangan. Terima kasih. Saya sebagai Encik Mansur, iaitu pengarah urusan syarikat, telah mengajak Roslaila untuk kembali ke bekerja di syarikat kami untuk meningkatkan prestasi syarikat. Tetapi kemudian saya telah meninggalkan syarikat tersebut. Jadi saya tidak mengambil tahu mengenai Roslaila. Itu saja. Okay. Kemudian Peguam Tan Liket, sila kemuka hujah anda. Tan Liket. Tadi Kat, sila buka mic. Maafkan saya. Yang diketahui anak guaman saya Roslaila, dia telah mulai bekerja dengan Avon Cosmetics Malaysia Sendirian Berhad sebagai ketua jualan pada 9 Jun 2014 dengan kontrak jangka tetap selama 2 tahun. Gaji pokok beliau adalah RM16,158 sebulan dan dia juga dibayar allowance kereta tetap sebanyak RM3,500 berdasarkan surat perjanjian bertarikh 6 Jun 2014. Pihak menuntut kemudiannya ditawarkan pekerjaan tetap sebagai pengarah jualan grade 15 berkuat kuasa pada 1 April dan gajinya disemak dari RM16,158 kepada RM21,626 sebulan, sementara allowance kereta sebanyak RM3,500 dikekalkan. Syarikat juga bersetuju untuk pelan insentif pengurusan MIP sebanyak 15% daripada jumlah penjualan yang dicapai. Okey. Seterusnya, pada saat pihak penuntut dipecat, dia memegang jawatan sebagai ketua jualan dan channel note di mana gaji bulanan dan faedah lain dikekalkan sesuai dengan kedudukannya sebagai pengarah jualan. Surat pemecatannya yang bertajuk redundancy bertarikh 9 Januari 2018 menyatakan bahawa disebabkan oleh cabaran dan keperluan perniagaan, Avon terpaksa menyusun semula keperluan organisasi dan tenaga kerja Avon. Hasil daripada penyusunan semula, kedudukan pihak penuntut kini berlebihan. Pihak penuntut ditawarkan pakej kewangan berjumlah RM60,458.58.41 yang terdiri daripada pembayaran pesangon, allowance kereta dan pembayaran 1 bulan sebagai gaji notis. Pemecatan beliau sepatutnya berkuat kuasa pada 19 Januari 2018. Tetapi pada 12 Januari 2018, syarikat telah membuat pengumuman berkenaan dengan pemohon yang keluar dari syarikat. Hari bekerja pihak penuntut pada kali terakhir adalah pada 15 Januari 2018. Okey, itu sahaja dari saya. Cik Azmi. Apa yang telah dibuktikan oleh anak peguam saya pada tahun 2014, pengarah urusan syarikat Mr. Mansur telah mengundang untuk bergantung semula dengan syarikat untuk meningkatkan prestasi syarikat yang telah dia diterima. Beberapa ketika selepas Roslaila bergantung semula dengan syarikat, Encik Mansur meninggalkan syarikat dan syarikat kemudian melibatkan orang asing. Di antaranya, cek katanya Ostrokat dari Holland, Romulus 1000, cek Braluka dan kemudian Mr. Ono Edik sebagai pengarah urusan yang baru setelah Encik Rosmulu
1,000 meninggalkan syarikat. Okey, kemudian pendakwa raya diminta untuk mengumumkan hujah anda, Ravindran. Jadi saya ada memberikan bukti bahawa yang organisasi kami mengalami penurunan dalam keuangan sebanyak daripada tahun 2017. Beliau sangat tidak memenuhi semasa saya mengaku yang saya tidak menemuduga beliau sewaktu beliau berada di semasa beliau memohon pekerjaan di sini. Tetapi beliau tidak menunjukkan sebarang bukti bahawa beliau telah memberikan telah mengalami masalah sewaktu berada di company di dalam organisasi kami. Sekian. Encik Eric. Okey, saya bernama Eric Anthony yang akan mewakili syarikat ingin menjelaskan bahawa pemberhentian kerja yang dengan memberikan selai notis yang bertarikh 19 Januari 2020 adalah bertujuan untuk menyelamatkan syarikat dan mengurangkan kos-kos operasi yang ditanggung oleh syarikat. Pihak syarikat pada waktu itu telah melampirkan notis yang bertajuk redundancy yang isi kandungannya berbunyi on account of the business challenge and necessity, the company is forced to restructure the company, organization and manpower requirement. As a result of the restructuring, your position is now redundant. Ia memberi maksud disebabkan syarikat kini menghadapi cabaran yang agak mencabar. Syarikat perlu melakukan penstrukturan semula organisasi dan jawatan anda terpaksa dimansuhkan. Retrenchment atau pemberhentian kerja berdasarkan kes William Jack and Corporation Sdn Bhd versus S. Balasingham tahun 1997, CLJ 235 di muka surat 241. Hakimnya yang bernama Encik Gopal Sriram GCA di mahkamah ada menjelaskan bahawa retrenchment yang dimaksudkan pengurangan tenaga kerja oleh pihak majikan dan bukan disebabkan oleh hukuman atau denda. Pihak syarikat telah mengaku yang telah melakukan pemberhentian kerja terhadap Ros Laila. Namun begitu, ia bukanlah berniat jahat seperti yang telah didakwa oleh pihak beliau, melainkan ia adalah bertujuan untuk menyelamatkan syarikat daripada terus menanggung kos-kos operasi yang besar. Tindakan ini harus dilaksanakan untuk memastikan syarikat akan terus dapat beroperasi dan memastikan pekerja yang kehilangan kerja dapat dikurangkan dan bukan bertujuan berniat jahat seperti yang didakwa oleh pihak penuntut. Selain itu, pihak syarikat juga ingin menegaskan bahawa prinsip LIFO ataupun last in first out masih lagi dilaksanakan kerana Jason yang telah menggantikan Ros Laila telah bekerja bermula daripada 1 Disember tahun 2003. Manakala Ros Laila pula pernah berhenti dan masuk kerja semula pada 9 Jun tahun 2014. Jadi kami masih mengamalkan prinsip LIFO tersebut. Sekian, terima kasih. Okey. Setelah mempertimbangkan bukti secara menyeluruh, mahkamah tidak dapat menemukan apa-apa bukti daripada syarikat yang memerlukan pemberhentian plaintiff, dan mahkamah juga mendapati syarikat telah gagal mengemukakan bukti yang membuktikan bahawa fungsi, tugas dan tanggungjawab pihak menuntut tidak lagi wujud di syarikat. Mengikut undang-undang yang baik bahawa majikan berhak untuk mengatur perniagaannya dengan cara yang dianggap terbaik. Walau bagaimanapun, kuasa pengurusan itu harus dilaksanakan secara tulus. Berdasarkan keterangan di hadapan mahkamah, jelas bahawa syarikat tidak bertindak secara tulus
dan gagal mempertimbangkan pihak menuntut untuk kedudukan baru dan sebaliknya, syarikat mengambil pekerja baru 4 bulan kemudian. Jason dikekalkan dalam pekerjaan syarikat untuk jawatan baru. Tempoh perkhidmatannya dengan syarikat adalah kurang daripada yang dituntut oleh yang mempunyai pengalaman selama 26 tahun. Mahkamah akan melanjutkan untuk mempertimbangkan hak ke atas plaintiff ketika beliau kehilangan pekerjaan. Penuntut telah diberhentikan selama lebih dari 1 tahun dan mungkin terdapat perubahan besar dalam syarikat. Syarikat tidak menambah bukti di mahkamah bahawa plaintiff telah bekerja dengan baik sejak pemecatannya. Pihak menuntut dibayar RM67,458.41 sebagai daripada pakej kewangan yang syarikat setelah dia diberhentikan kerja. Mahkamah juga memperhatikan peruntukan Seksyen 30/5 dan Seksyen 30/6A dan jadual kedudukan akta dalam mempertimbangkan pelepasan yang sesuai untuk diberikan kepada pihak menuntut. Setelah mempertimbangkan semua perkara di atas dan perkara 1 dari jadual kedudukan akta tersebut, mahkamah dengan ini memerintahkan agar pihak menuntut diizinkan pelepasan pembayaran upah balik bersama dengan 18 bulan daripada 9 Januari 2018 hingga 16 Ogos 2019 dari gaji pokok bulanan terakhirnya iaitu RM21,842.29. Dia juga akan dibayar papasan sebagai ganti pengembalian yang setara dengan gaji 1 bulan untuk setiap tahun perkhidmatan selesai. Walau bagaimanapun, mahkamah memerintahkan pemotongan sebanyak RM67,458.41 dari jumlah gaji balik yang akan diberikan kepada pihak menuntut telah membayar pakej tersebut sebagai faedah pemberhentian oleh syarikat. Setelah mempertimbangkan perkara di atas, mahkamah juga memerintah agar bantuan yang akan diberikan adalah seperti bayar balik 18 bulan, RM21,842.29 darab dengan 18 bulan. So jumlah aja adalah 412,819.28. Okey, papasan sebagai ganti pengembalian gaji sebulan untuk setiap tahun perkhidmatan yang disiapkan. So jumlah yang akan didapat adalah 367,203.16. Okey, dengan ini diperintahkan bahawa jumlah keseluruhan akan dibayar oleh syarikat kepada pihak menuntut melalui peguam cara. Pihak menuntut J. Azmi dan Associated dalam masa 30 hari dari tarikh pemberian ini. Okey, itu sahaja untuk hari jurubahasa. Ada apa-apa lagi untuk hari ini? Tiada yang ada. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Mahkamah bersurai.